أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warga kembali sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya serta kuliah limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam langkah forum Solidariti Palestin. InsyaAllah bersama saya pada malam ini ada dua orang panel yang didatangkan khas untuk mengupas tajuk forum kita pada malam ini. Jadi sebelum kita teruskan forum kita pada malam ini, saya perkenalkanlah ahli forum kita pada malam ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Fadli Ghani yang merupakan penyelia di Museum Kelantan Ustaz. Okey, apa khabar Ustaz? Selamat datang ke Masjid Kampung Melayu untuk bersama dengan kita pada malam ini. Jadi panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Nikrus Dan bin Mustafa merupakan pembantu penyelia IMIT Hulu Besut. Jadi insyaAllah dua panel kita pada malam ini akan bersama-sama dengan kita untuk kita kupas isu berkenaan dengan Palestin. Muslimin muslimat yang ada saudara sekalian, untuk makluman kita semua, sehingga ke hari ini 9 Disember 2023, angka kematian saudara kita ataupun syahid yang telah menjadi syahid di bumi Palestin lebih kurang 17,000 orang syuhada. Bermula daripada 7 Oktober lalu sehingga ke hari ini 17,177 orang telah syahid di Palestin, termasuklah wanita, orang tua dan kanak-kanak. Itu yang syahid. Yang cedera hampir 46,000 orang. Itulah kesan kerakusan, keganasan Zionis yang laknatullahi alaihim yang menindas saudara-saudara kita di bumi Palestin. Jadi insyaAllah pada malam ini kita bersama dengan dua orang panel untuk kita bincang, kita kupas isu berkaitan dengan penindasan Yahudi laknatullahi alaihi ke atas saudara-saudara kita di Palestin. Jadi insyaAllah kita dengar kupasan soalan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama pada malam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Baik doktor. Bumi Palestin terkenal dengan bumi yang penuh dengan barakah. Jadi soalannya, cuba doktor terangkan tentang bumi yang berkat, yakni bumi Palestin ini. Apakah kesannya terhadap akidah umat Islam? Sekiranya ada atau terdapat di kalangan orang Islam yang berfikiran bahawa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam di bumi Palestin ini, adakah dia memberi kesan kepada akidah kita? Sila jelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
haulan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada sebahagian daripada malam daripada Masjid Aqsa, Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang diberkati di sekelilingnya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan sebenarnya Dia yang Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha melihat. Sadaqallahu azim. Yang saya muliakan Ustaz Adi selaku pengurusi forum ini, Ustaz Adi Ruslan rakan panel saya, seluruh pimpinan masjid, Pak Imam dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Sebagaimana kita telah maklum bahawa pergolakan baru yang berlaku di Palestin bermula 7 hari bulan Oktober, dah 2 bulan lebih, 2 bulan 2 hari kira-kira ini kan. Berapa orang nak mati tadi mesti dah sebut kan, ribu-ribu mati cedera. Ini bukan perang yang pertama, tetapi perang yang sekian kalinya sejak daripada Palestin ini dijajah oleh Israel pada tahun 1948, 70 tahun lebih, 70 tahun lebih. Dan cerita tu macam-macam perang lah berlaku, sama ada perang betul-betul Islam kena serang, kena bunuh tu memang sudah lama kan? Sehingga orang Palestin tu kata, kau lari mati, tunggu mati, baik lawan je lah. Lawan je lah. Jadi cerita Palestin ni sebenarnya sudah ada dalam hati kita orang Islam ni dah lama kan? Orang Palestin, nasib orang Palestin sekali. Tapi apa yang ditimbulkan oleh Ustaz Adi tadi ialah berkenaan dengan perasaan dan dukungan kita kepada Palestin. Apa hubungan kait dia dengan akidah kita? Sebenarnya kita orang beriman, sebagaimana kita sedia maklum bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dimi'rajkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Baitul Maqdis naik lagi lah. Jadi Baitul Maqdis ni dia ada sejarah yang special, yang istimewa untuk itu orang beriman. Dia bukan hanya sekadar sejarah Nabi-Nabi. Bumi Palestin ni kira bumi Nabi-Nabi. Banyak sekali Nabi-Nabi yang lahir di situ. Kita wajib beriman pada semua Nabi. Tak ada Nabi yang kita kata saya beriman dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Lut, dengan Nabi tapi Nabi Bani Israel itu orang kenal mana. Pasal dia Bani Israel. Tadi kita kena beriman semua. Kerana semua Nabi itu memang orang terbaik. Walaupun Bani Israel itu jahat, tapi Nabi-Nabi dia orang soleh. Jadi kita sebut, kalau kita iman, kita beriman pada Nabi-Nabi, termasuk Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel dan Nabi-Nabi yang sebagian besarnya lahir di bumi Palestin. Ada kaitan dengan Palestin. Itu satu. Kemudian bila Nabi kita sendiri di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Isra'-nya daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, satu perjalanan. Di satu malam sampai ke mana, sebahagian pada malam itu dibawa oleh Allah Ta'ala pergi ke Baitul Maqdis. Dan banyak peristiwa itu kita dah biasa dengar. Dan akhirnya di Mi'rajkan daripada Baitul Maqdis. Artinya Baitul Maqdis ni menjadi sebahagian dari sejarah agama kita. Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Agama Nabi-Nabi semua agama kita betul. Tapi ada spesifik agama Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah Baitul Maqdis ni juga, ketika Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi kita menjadikan Masjid Aqsa ni kiblat. Setengah ulama kata 16 atau 17 bulan lamanya Nabi kita menghadap ke Baitul Maqdis sebelum mari perintah supaya dihadap ke wajah ke Baitul Maqdis. Ini sejarah agama kita, memang ada kaitan secara langsung. Kita pun tak tahu sebab apa, tapi ini hikmahnya Allah Ta'ala tahu.
Allah Ta'ala jadikan bumi Palestin ni satu bumi ujian untuk dia dan untuk kita. Dia menanggung susah payah, kita ada rasa nak berkongsi dah susah payah tu dengan mereka yang berada di Palestin. Bila berlaku konflik seperti hari ada hari ini, kita Islam seluruh dunia ni, kata orang yang kira, saya tak nak kira sebenarnya, orang lain kira. Dia kata orang Islam ni tidak kurang 1,000 juta orang jumlah dia. Tak kurang 1,000 juta orang. Daripada 7,000 juta atau 7.5, itulah sekarang. Lebih pada 1,000 juta Islam. Kita di orang Islam ni antara umat yang paling ramai yang ada di muka bumi. Boleh ramai pada orang Kristian. Sebab tu orang Kristian walaupun dia bergaduh Ortodoks, Katolik, Protestan, tiga grup ni saling mengkafirkan antara sama lain. Protestan, Ortodoks kata kita dikafir, Katolik kata Protestan kafir, dia kata kafir. Tapi bila dia nak kira jumlah orang Kristian semua sekali, dia campur belakang. Nak suruh dia nampak banyak pada kita. Ramanya orang kita hari ni. Tapi bila kita ingat hadis Nabi sebut, kita ni ramah serupa buih. Ramah dengan tak ada kekuatan. Maka sebab itulah bila kita cakap pasal masalah hubungnya akidah kita dengan apa yang berlaku di Palestin ni, kita kena ingat satu daripada pesanan Allah Ta'ala, wa innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni kira adik-beradik. Walaupun dia kulit warna lagu lain, kita lagu lain, dia ide mancung, kita ide kepit, adik-beradik. Atas dasar akidah. Bukan pada sebab saudara, tapi sebab akidah. Kita adik-beradik ni bukan Nabi sebut, bukan Menteri Besar sebut, bukan Tok Wakil kita sebut. Allah Ta'ala sendiri sebut. Allah Ta'ala Tuhan buat kita, dia kata setiap orang yang beriman ni kira adik-beradik. Jadi kalau kata adik-beradik, tiba-tiba ke adik-beradik kita kena tembak, kena bunuh, kena halang macam-macam, kita tak rasa apa satu. Tidaklah adik-beradik lagu tu panggil. Tidak adik-beradik lagu tu. Jadi kalau kita ni berasa kita orang beriman, kita mesti berasa orang Palestin tu adik-beradik kita. Orang cubit pohon kanan, pohon kiri sakit. Cubit pohon kiri, pohon kanan sakit. Itulah kalau kira peribahasa orang lain. Pasal kita ni adik-beradik. Kita adik-beradik duduk kampung, kita ada adik-beradik kita duduk kan sore, duduk lantai sore. Bila nak pergi ke kita pakai handle belakang, kita pemata, ajuk hari. Pasal apa? Dia ke mana-mana pun adik-beradik kita. Tak boleh pakai ikut lah ada pun jauh. Tak boleh. Adik-beradik. Jadi bila ada perasaan itu bagi orang beriman, sebab tu yang sebut ni bukan orang Islam. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang beriman. Nah, jadi bila kita kata orang beriman ni bersaudara, ikhwah maknanya bersaudara. Bila kita bersaudara, tiba-tiba kita buat tidak suka adik-beradik kita. Kita kira kita beriman tu. Nah, kena fikir kita. Maknanya amal balik makna dia, betul? Kata-kata orang beriman ni bersaudara. Kalau mukhalafah dia, kalau tak beriman, kalau tak bersaudara, kira beriman ke tak? Kita fikir sendiri. Kan kita tak cari pada tahu ke dia lah. Mungkin dia orang Palestin. Hampa tak kira, hampa kira. Kalau Manchester kalah, orang mesti. Orang kita tu lah. Dia kira kalau kelak bola kata, orang yang menang esok. Kalah bola kan malah. Berpadan pun nak orang. Jadi dia menang kita tu. Dia kira bola. Sama ada bola orang tempat kita. Dia kali yang menyokong Liverpool, dia kira Liverpool je. Kalau dia menyokong Manchester je dia. Kalau Manchester kalah, dia penting guna tak akan nasi. Sedangkan bila saudara-saudara seagama, seakidah dengan dia buat tak tahu. Jadi sekolah bukti lah betul. Hari ni kita
tak ada. Yang penting di rumah kita ada nasi. Kan? Maknanya situ kita boleh argue. Jolo kamu diberi. Itu saja. Kemudian ada hati-hati yang banyak. Nabi SAW menyebut kepada kita berulang-ulang kali masalah orang yang tidak ambil berat urusan saudara-saudara dia, saudara seorang ambil berat tak boleh, kau tak tahu. Demo nak pergi dan punya pasar tu tandem demo orang Palestin kawan orang Malaysia. Nah, apa orang Palestin tak mau suruh pergi. Kita kan gitu lah. Kita tak tahu. Nabi kata kalau kita tidak ambil berat urusan saudara-saudara seagama kita, urusan orang Islam, maka kita ni bukan dari kalangan orang Islam. Ada nanti tak berani. Dia tak berani. Nabi sebut. Orang yang tak ambil berat masalah saudara-saudara dia, urusan saudara dia, kira bukan di kalangan dia. Dia banyak bagi hadis yang sejenis dengan itu. Termasuklah beberapa hadis Imam Bukhari riwayatkan berkenaan dengan Nabi sebut, kalau mu tidak mengasihi, kami tidak akan dikasihi. Kalau kita tak sayang tu adik-adik kita ada pasti tu, kita juga tidak akan sayangi orang lain, tak akan sayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah hubungnya kita orang beriman ni, dia bukan hubungan darah, bukan hubungan rahim, tetapi hubungan akidah. Hubungan akidah. Bila kita baca Quran, kita tengok dalam Quran itu ada cerita orang beriman zaman dulu di atas semua. Apa ni? Alladzina an'amta alaihim, orang yang beriman. Kita berasa syukur. Kita dengar cerita Luqman Hakim, kita berasa syukur. Kita dengar cerita orang bersama Tuhan sebut dalam Quran, kita syukur. Pasal apa? Pasal kita berasa dia kita syukur. Bila kita baca Yasin, Tuhan sebut cerita Ashabul Yasin. Wala Ashabul Yasin tu siapa kita pun tak kenal, tak ada jumpa dengan dia, kita rasa syukur. Bila kita baca Al-Kahfi, kita dengar cerita pemuda-pemuda dalam gua, kita pun syukur. Dia 7 orang ya, dia pertahankan iman dia, kita pun syukur. Pasal apa? Kerana semangat dan sentimennya akidah. Maka sebab itulah dalam konteks kita hari ini, bila berlaku pergolakan di Palestin, orang Palestin ni lama dah kena tindah, kena bully, kena bunuh. Lepas tu kita tak payah kecek orang tahu berlaku. Kali ni mereka sebenarnya ni dengan maksud untuk menghapuskan semua saki-baki orang Palestin yang duduk di Gaza. Dia nak ambil tanah Gaza tu kat dia. Kita Islam orang Mamus 7,000 juta, 1,000 juta Islam. 1/7 daripada dia lebih sebenarnya. Kalau kita ramai-ramai ni tak ada sedikit pun perasaan sedih, ataupun kita pun kata malah baru cara dia, ataupun kita pergi sekali dahsyat lagi, ampun tak sokong orang Palestin. Saya tidak bersama-sama dengan orang Palestin. Ada juga dahsyat saya sokong Israel. Ada tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita ni orang Malaysia sokong Israel. Tahu yang ada? Tahu yang ada orang sokong Israel? Tidak pernah ada dalam sejarah bangsa kita orang Malaysia ni sokong Israel. Betul tak? Tak ada dengar je lah, kita tak ada. Nak pula lo ni orang baik pakai je, ku telefon ku macam-macam, betul? Muka teknologi canggih-canggih. Jadi bodoh ni dia kira nak kecek je. Ada setengah tu kutuk orang Palestin, ada setengah tu menyalak bapa Palestin start dulu, ada setengah sokong Israel, macam-macam. Dari segi akidah dalam konteks hari ini, kita dikatakan hukum fiqh. Apa hukum kita dicokor sini? Orang yang bunuh Islam. Mana? Kita nak muncul pasal jalan. Walaupun jangan fardu kifayah, kita kerja.
Orang yang dekat-dekat tu fardu ain. Orang duduk sepadan-sepadan. Fardu ain. Orang kita semua. Ada orang tanya, Ustaz, kita nak pergi Baitul Maqdis, pergi melancong. Nak pergi melancong Baitul Maqdis apa? Tak boleh pergi Baitul Maqdis. Kalau okey, kena wajib ikut. Kenapa? Kerana ni adalah jihad fisabilillah yang sudah berlaku dekat mata. Kita tak jadi fardu ain sudah jauh ya. Kalau tuan tak boleh tengok TV dah sebenarnya. Tak boleh tengok TV, tak boleh dah. Orang yang tengah bunuh saudara kita tengok TV. Duduk rumah. Nak bincang dah, tak ada sebenarnya. Kalau kira beri dia semua. Pasal apa? Ampun nak kita cerita, nak kerja tak ada. Tak ingat kau. Anak beranak kita pula bunuh kau orang di Palestin. Patutnya kita. Dok kita. Pergi Depok ni. Mana? Starbucks. Di Minai di Starbucks. Di makan McD. Dah tahu dah kawan itu sokong Israel. Tegan-tegan. Patut kita ni. Oleh kerana perasaan kita ni. Dari ada kaitan dengan akidah kita. Bila Israel itu tindah oleh selesai itu, patut kalau dia mau pergi lesen Medi, dia mau tutup Medi. Kalau dia mau kerja Medi, dia berhenti kerja. Kalau dia mau makan, dia berhenti makan Medi. Contohnya begitu. Pasal Medi istihad dia sampai sana. Bagi Medi banyak tapi contoh Medi. Kena ada Medi ni. Medi nanti beradik Medi. Dia istihad. Jadi mana produk-produk orang istihad dia siapa? Tempat kita tak ada. Sepatutnya gitulah. Pasal apa? Kita ambil atas mana akidah kita. Aku tak sih nak kata siapa tak menyatakan sokong ini jadi kapi. Tidak kata lagu itu. Betul. Tapi sepatutnya kita faham. Bila Allah Ta'ala kata kita orang beriman adik-beradik. Bila Nabi kata kamu tak cara urusan orang Islam, bukan orang Islam. Kita lihat sendiri ya. Lagu mana betul tak? Maka apa yang berlaku di Palestin itu sepatutnya tiap-tiap orang beriman. Tak kira orang Bayu, orang Temela, orang mana. Kalau dia orang beriman, dia mesti rasa tanggungjawab dia. Yang pertama, dia mesti ada dalam jiwa dia ni. Kalau Tuhan itu aku nak dibunuh pokok Palestin, apa-apa Israel ni nak pergi berjihad. Cuma dia nak pergi tak boleh ni pasal jauh. Mesti ada perasaan itu sepatutnya. Yang kedua, kita mesti ada rasa aku ni adalah penyokong Palestin. Kalau aku tak boleh nak pergi perang, pitih kena atas. Doa kena atas. Gapo-gapo tengok ke yang boleh menyebabkan Israel kalah, aku kena buat. Sepatutnya gitu dalam hati kita ni. Walaupun mungkin tak buat semua, tapi kurang ada dulu dalam hati kita. Betul? Ada dalam hati kita. Kalau tak ada gapo satu dalam hati kita, dia kosong, dia koyak kita saja. Artinya apa? Email kita tu kita boleh nak semula. Tahu mana duduk dia. Kalau kita boleh buat, tak boleh buat, nombor dua. Hati kita tu kena ada. Dukungnya, sokongnya kepada orang Palestin. Tapi kalau doa tak kata Allah kita dah. Nak minta doa tak ada, suruh tolong orang Palestin. Suruh beri kemenangan pada orang Palestin. Tak kira. Fatih kita. Jadi kalau siapa-siapa dia tak berasa apa satu untuk sokong orang Palestin, ataupun dia cenderung hati dia kepada Israel, ataupun mana-mana orang yang bersekongkol dengan Israel, jadi artinya dia sudah berada dalam keadaan melakukan kezaliman. Atau pada kita sekali nama sebut kezaliman. Dia paling kurang dia tu zalim. Pasal apa? Cenderung pada zalim ni ialah satu perbuatan yang Allah Ta'ala tidak suka kerana kita akan disambang oleh hati laku. Patut orang beriman semua tahu.
Facebook wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakum. Bila kita tidak cenderung untuk menyokong kebenaran, menyokong orang beriman, menyokong perkara yang hak, artinya kan kita dia saja pun kira kita sokong di sana. Pasal tapakan paling main. Dia hak dengan batin tak ada tapakan. Ada tapakan saja. Tahu? Ini benda hak, ini benda batin. Palestin ni benda hak, Israel ni benda batin. Kita kata apa? Dua-dua dek ambatan-ambatan. Betul? Tak ada tenaga. Bila kita tak sokong orang Palestin, artinya kita sebagai penyokong Israel. Dalam konteks ni, jadi kita pakai cermat lah tuan-tuan semua. Paling tidak kita mesti ada sentimen untuk kita sokong Palestin. Paling tidak kita mesti sudah berdoa untuk Palestin. Mesti doa untuk Palestin sikit banyak. Sedangkan sebenarnya kalau kita kata nak kita nak Palestin benda ni, dia sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap-siaplah kamu dengan segala bentuk kekuatan. Artinya kamu kita lah beriman. Aku nak kita daripada kita. Tiba-tiba kita ni pitih ada, kebetulan ada, musyrikin ada. Nggak, orang yang suka dia pun banyak dia. Nggak, Sawati, wadah, kebun, macam-macam kita ada. Tapi nak Allah pitih ke Palestin tu, Serija je. Tak ada Serija, jadi lah orang putih tak lupa. Nggak, Serija. Mana kita tidak mempersiapkan diri dengan segala kekuatan. Segala kekuatan. Bila kita memang tidak beri segala kekuatan kita ada, terlihat tak beri kemenangan pada orang Palestin. Sebab tu dulu sahabat-sahabat bila nak pergi orang kafir, Nabi minta, beri semua. Mana ada? Saya nak bakar beri semua. Betul tak? Saya nak mahu separuh harta dia. Kita separuh poket pun tak sampai. Pasal apa? Kita terfikir takut kali makan. Orang Palestin ni bola-bola dah tak makan. Hati dia pun membantu dia. Sekolah-sekolah, hospital. Kalau kita fikir lagi kita duduk bayu tengok orang mati seorang kita imej tenang. Tak ada orang mati ni. Tak ada ngati kita. Betul. Pasal kita mati seorang betul. Orang ni yang mati selalu sekali mati. Sekali mati selalu kita. Kita boleh. Aku tiba-tiba mau Palestin. Cari mana biru. Cari biru. Dia kata tak siap biru. Dia kata hijau tak apa dah. Okay. Biru tu kau dia. Jadi gitu. Jadi kalau kita wisriya, bukan sahaja wisriya, tak ada. Dengan derita yang ditanggung oleh Palestin. Kita nak tunjuk aku ni berasa siap mak Palestin. Lebih banyak. Tapi sikit betul tak? Gitu. Supaya apa sebenarnya supaya jangan kita termasuk dalam senarai orang-orang yang tidak bersama-sama dengan perjuangan orang Palestin. Jadi apa setakat itu kesimpulan aku Ustaz nak kaya mana lagi. Dan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada panel pertama kita, kepada Ustaz tadi di atas kupasan yang cukup menarik lah saya rasa tadi, ada berkenaan dengan kepentingan Palestin ini ada berkait dengan akidah kita. Jadi yang tertarik lah dengan satu kata-kata dikata Palestin ini tempat kelahiran para nabi. Jelaslah bertempatan dengan Al-Quran yang disebut alladzi barakna haulahu. Dan ai bimaqabiril anbiya. Bukan setakat kelahiran yang Palestin. Tak, di kawasan Masjid Al-Aqsa itu adalah merupakan kubur para nabi-nabi. Nabi mana yang dimakamkan di Masjid Al-Aqsa itu? Antaranya Ibrahim alaihissalam dan isterinya Sarah. Nabi Yaqub dan isterinya, dan Nabi Ishaq dan isterinya. Itu antara kubur-kubur yang
terdapat di Masjidil Aqsa. Jadi sebab itulah Palestin ni disebut dengan Ardul Mubarak, bumi yang berkah, atau Ardul Kinana, ada bumi para nabi, ada. Dan Dr. Fadil juga sebut bahawa ada orang yang tak ambil berat pasal Islam ni, dia bukan orang yang daripada Islam. Bukan. Kalau kita ada orang Nabi sebut, bukan Dr. Fadil nakal daripada apa kata Nabi. Nabi kata siapa yang tak ambil berat pasal orang Islam ni, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Jadi hamba nak tanya kepada panel kita yang kedua ni, Ustaz Islam ni. Jadi hari ni kita tengok masih lagi ada golongan yang tidak sensitif dengan isu Palestin ni. Buat tak tahu je. Orang tabur lemah, dia pun balik ikut lain. Orang yang tak semai ajak, dia pun cabut semua juga. Jadi tak berapa nak cakap, tak berapa nak sensitif dengan isu Palestin ni. Jadi lagu mana Ustaz kita nak memupuk semangat supaya saudara-saudara kita ni, rakyat kita di Malaysia ni sensitif dengan isu Palestin ni. Rasa bila sebut Palestin tu masuk air, dia jihad attack, biar sekarang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Terima kasih kepada pengurusi Dr. Ustaz Adi dan sahabat saya juga, iaitu Adik Al-Fatih Dr. Ustaz Fadil, urusi masjid, imam-imam dan semua sidang jemaah yang dirahmati dan kita semua sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah Taala satu perbincangan tajuk yang sangat telah untuk kita pada malam ini. Dan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Al-Fatih Ustaz Dr. Fadil tadi, itu Fadil ini memang dia pakar lah, beda sejarah. Pada dia pada ni. Jadi saya ni teman dia, tapi dia tak berapa kita mesti. Jadi bila kita bercakap bab sensitif ataupun ada golongan yang masih tak sensitif lagi terhadap isu yang lagi ke atas saudara-saudara kita di Palestin. Saya belajar di Syria hampir 9 tahun, dan kita pernah bersaing dan kita pernah tidur sekali di Nawai Palestin. Dan saya pernah, rumah saya itu dengan dipanggil Mukhayyam, Mukhayyam Yarmouk dan Mukhayyam Palestin. Kalah di dua dari Mukhayyam itu. Saya akan ulaskan dengan dia dulu. Jadi boleh katakan kita ni 2-3 hari kita pergi sekali. Dia ada puasa, ada macam tempat dia, macam negara dia lah. Jadi orang Palestin memang kalau kita tengok cukup hebat lah dia. Dia mengambil pendok ke Syria itu setelah berlaku pengusiran Yahudi Israel masuk Palestin pada tahun 1947 saja. Jadi mereka ada yang pergi ke Syria, ada yang pergi ke Lebanon, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Jordan, dan begitulah negara-negara lain. Jadi soalan yang ditujukan kepada saya tadi, Ustaz Adi tadi, berkenaan dengan sensitivitas. Kita ni kalau kena duri kecil kan, kaki besar, berasa sakit kan. Begitu juga kalau kita ambil matching kau ikut apa, kena tanya sikit, berasa sakit kan. Sakit tu mana? Buat kata sakit tu mana? Tanya dia tak kata sakit. Kalau kena tanya mulut kata sakit. Jadi bila mulut kata sakit, dia nak kena ke kepala dan otak kita, mari dia datang cari ubat mana.
nak cari macam-macam lah yang boleh menimbulkan sakit dia tadi. Itu anggota tubuh badan kita. Macam yang disebut oleh kita tadi nak mai wala. Kita ingat kemudian tu kalau ikut nama apa dah. Tapi kalau mai lagi semacam mai tak tentu apa tu mau apa semua pergi wala aja tu. Sanggup pergi mau lupu. Ada waktu hidup dia mengawa-awa lagi macam konsep baru ni lah saya. Konsep kemudian black-black kita sebut tiket siapa seribu 5 bantu. No, orang sanggup pergi buat sanggup dia orang kampir tu kita kan. Orang Islam yang sanggup beli tiket mahal sampai semaya tu dia tak tahu lah. Tapi macam dia sebut tadi bila pak ilmu Allah bayar. Kalau boleh sangat biru buat kecil sekali. Dekat-dekat. Itu jadi pelik. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis masyhur yang kita dengar sama. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal marad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selain daripada mereka. Maksudnya Nabi kata umpamanya golongan yang beriman. Tadi apa dia sebutkan tadi berkenaan dengan orang yang beriman. Orang yang beriman yang Nabi kata umpamanya orang yang beriman. Yang pertama dia ada sifat kasih sayang. Yang kedua ada sifat rahmat merahmati. Yang kedua saling tolong bantu. Jumpa dengan tubuh badan, satu badan. Apabila ada anggota badan awak sakit, maka menyebabkan awak lain akan berasa sama. Tak boleh nak tidur, demam, mari panas. Itu Nabi beritahu. Begitulah pengumpamaan orang Islam. Walaupun batu Palestin itu kan orang kulit semua dengan kita, bangsa semua dengan kita. Tapi kita ni semua anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Kalau mari lari sekali bulan Nabi Adam. Mari daripada mula ke Adam. Istimewanya kita ni sebagai orang Islam. Bila orang Islam disebut tadi kena nama mu'minun yang kuat. Orang beriman adalah bersaudara. Jadi orang Islam hari ini kita tengok terutamanya di Palestin. Allah dahsyatnya hancur bumi. Kita tengok budak-budak kecil putus palok makan kapur tak tahu lah. Habis licin dah. Kita tengok hari ni habis licin. Macam di Syria orang takut kalau di kota halak tu Nabi halak tu siapa Allah tunggu pak saya duduk ngaji dulu biasa musim mana saya kisi juga halak itu pandai itu cantik tamai tunggu. Jadi begitu juga di Palestin di Gaza tadi. Jadi mereka Israel ini kalau boleh nak aku tak sehingga kebenatan boleh bunuh semua sekali. Jadi kalau ada lah umat Islam orang Islam yang tak peduli orang Palestin pada dia lah. Sebab kita baca dalam hadis ada disebut di Palestin ni Nabi kata ada penjaga dia. Itulah. Contohnya hamba jaga dia kita tak perlu peduli mana lah. Patut sekitar pulau apa ni disebut oleh Nabi SAW ada orang yang jaga Baitul Maqdis. Jadi kita orang Melayu ni sekadar sifat TV itu sudah dah. Jadi tak boleh kita sebagai orang Islam ni mesti ada satu sifat yang telah disebut mana oleh Fadil itu tadi. Jadi kena ada satu sifat yang kita rasa cukup juga kita duduk dulu. Oleh kerana itulah sebab tu kita kena ambil berat. Kalau orang yang tak ada ambil berat terhadap apa yang berlaku di Palestin ini berat tak berat. Sebab itulah dalam hadis yang kita baca tadi itulah kita sebut umpama yang diberi oleh Nabi SAW. Mereka itu bukan walaupun bukan saudara-saudara kita, tapi di atas dasar upah yang lebih hebat lagi. Lebih hebat. Persaudaraan dalam Islam ini yang ditanam oleh Nabi SAW juga. Kalau kita tengok berlaku dalam sejarah zaman Nabi. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, buat negara Islam, apa Yahudi yang ada duduk di Madinah, macam-macam Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa,
Buat papi tu, buat kedai tu, di antara kedai orang tu balik kayu orang. Kedai duduk di apa di Madinah. Bila sesat daripada perang Badar, Nabi di pasar jumpa lah pokok Yahudi. Nabi ajak masuk Islam ini. Nabi ceritalah perang Badar. Nyanyi pun nyanyi. Nyanyi pun Yahudi. Yahudi kata, Yahudi bagi kalau dia kata tadi dengan pokok Quraisy. Pak Nabi perang dalam perang Badar dengan pokok Quraisy. Musyrik itu. Dengan pokok Badar boleh dah membuat begitu. Nyanyi. Tapi dengan kami ni, tak dangan hati dengan kami. Cuma menyebut pokok Yahudi. Yang begitu juga dalam satu peristiwa lain, ada seorang perempuan Muslimah. Dia pergi pasar. Dia pergi pasar di antara pasar yang paling masyhur adalah pasar Bani Kayu yang terkenal. Jadi orang perempuan Muslimah ni, perempuan Muslimah kita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kita berdiri baru di kedai Yahudi. Jadi kena ganggu kepada Yahudi. Yahudi ni nak buku apa? Dia apa semua sekali nak tanya ibu dia. Ganggu apa semua sekali. Tiba-tiba ada seorang Islam yang kenapa? Mari dia bantu dulu dan dibunuh oleh Yahudi. Dibunuh oleh Yahudi. Dan sebelum daripada itu, sebab apa bunuh? Sebab dia dah buat ganak kepada orang Muslimah ni sehingga kenapa Allah. Dan bila orang Islam tadi dulu dan dia juga dibunuh, dia orang Yahudi yang lain mari bunuh pula orang Islam. Dan bila kita disapa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi istihad perang. Walaupun Nabi tahu tentera Islam, jumlah orang Islam tak ramai, tapi Nabi tak peduli sebab maruah orang Islam ini lebih besar. Maruah Muslimah, maruah orang Islam ini lebih besar. Tak peduli tu. Kita ni nak dipegang pemimpin dunia lagi terikat dengan perjanjian Vienna macam-macam kalau dia nanti pada lawak. Jadi kalau nak banding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguasai di Madinah masa itu, dia bukan luar daripada Madinah orang Yahudi. Tapi ada kena nak campur maruah seorang Islam Muslim, ada seorang Muslim yang dibunuh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisytiharkan terhadap Yahudi banding Kain. Jadi hari ini tengok bukan salah disebut tadi bahawa hari ini sampai 17,000 pun acul pun bukan setakat bodoh-bodoh orang tu habis dia bunuh orang zaman Israel ini. Jadi oleh kerana itu kita sebagai orang Islam ini kena dipegang terutama dalam perkara yang berkaitan dengan sedekah kita berilah sekadar yang kita mampu. Kalau kita mampu 10 riyal, kita beri 10 riyal. Kalau kita mampu banyak lagi. Jangan kata aku itu lagi makan rupiah. Apa lagi? Kalau kita tak payah makan, pak saudara kita tu serupa dengan kita. Nabi sebut dah dalam hati kita. Kalau sok berapa tubuh badan kita sakit, tak lain tidur kita. Kejadian tidur. Kalau gigi kita sakit, tak boleh tidur, tak boleh besok. Bini itu, lagi tu, sakit gigi. Selama ni, ya, mami sakit gigi, lagi tu. Itu sakit gigi. Ini selalu kita, berpuluh ribu kena bunuh kes tak baru ni. Tengok. Jadi, siapa yang nak tengok? Nak agak kepada pemimpin dunia hari ni, Islam dunia hari ni, Allah tengok di Saudi, tengok di Jordan. Allah, kau duk main tadi-tadi gitu. Jadi kita lah yang kena tunduk, kena bantu. Kena bantu. Lalu tunduk. Sikit lagi mungkin dia dengar sikit lagi lah. Kita nak tanya, boleh beri rumah ke tak? Jadi orang ramai ni kena pakat beri belakang. Kalau tak boleh beri lagi ni, esok kan beri lebih. Sebab boleh beri panjang belakang dah ni. Tak, 7,000 semua bagus. Selama ni semua bila boleh. Video baru ni sadar. Pak saya tu jago bahagian dia saya. Tahu lah. Pelatihan mari apa semua sekali. Tapi boleh 7,000 semua tu kita beri tak ke Palestin. Kita beri. Mungkin mesti 10 riyal. Dia 10 riyal dengan siap mana mahal rokok sekarang. Rokok bagi kita rupiah ni mahal tak kisah. Kadang-kadang kita beli rokok kita tiba kotak sana. Boleh ada. Tanya sikit. Kita fikir sendiri lah. Semua ni Allah tak ada kata dah. Wa ilaihi turja'un.
Akan balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi tugas kita lah nak jaga, iaitulah saudara-saudara kita di Palestin. Jangan ada satu sifat tak peduli. Ialah jadi bukan orang. Ini apa yang berlaku di Palestin. Jadi sebab itulah kita kena faham sebab perlu kita ambil berat terhadap bumi Palestin ini. Jangan buat tak peduli. Kerana saya teringat juga disebut oleh Dr. Fadli tadi juga, itulah bumi Palestin disebut sebagai Baitul Muqaddas. Itulah bumi yang suci. Sebab itulah ketika mana Nabi Musa AS, Allah Ta'ala suruh masuk bila dikejar, dihambat oleh Firaun di laut mati, pihak sekejap dia minta makan ni, kaum Bani Israel minta makan ni, suruh Nabi Musa minta makan ni dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala waktu mana wasalwa disebutkan surah Baqarah dan surah ada banyak cerita dia kaum Bani Israel. Tapi bila Allah Ta'ala suruh masuk ke Palestin, sila masuk izhar anta fasa'ata rabbuka faqatina. Disuruh Nabi Musa tinggal Tuhan. Kami duduk sini dulu. Kami tunggu. Mungkinlah Musa tinggal Tuhan. Kami nak tengok pula di mana. Karena kami boleh masuk ke daerah Palestin ada satu kaum Jabalin. Kaum itu lupa sahaja. Kuat-kuat. Tak ganti kami nak tahu dia. Padahal kaum Nabi Musa ni kuat-kuat aja. Sebab tu ketika mana Nabi SAW Allah Ta'ala perintahkan semaya 50 waktu dulu. Asalnya 50 waktu. Turun mari jumpa dengan Nabi-Nabi lain dari kata jumpa dengan Nabi Musa tanya. Kamu dia Tuhan beri yang Muhammad semaya berapa 50 waktu. Hai benar. Dia tanya semua 50. Umat aku ni kuat-kuat tubuh besar. Tak nak buat ibadat ni. Aku tak lagi makmum semaya 50 tahun. Nabi tak buat sungguh. Buat 5 kali sehari semaya. Aku tak buat. Buat apa? Kau dah tadi dulu. Dah, nak masuk kau semaya sah. Tengok. Kita buat waktu. Jadi tak buat sungguh. Jadi, oleh kerana itu tak masuk. Nabi Musa masuklah dengan berapa. Itulah pengikut-pengikut dia tenang. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan Bani Israel ini dipadati selama 40 tahun tak jumpa cari jalan yang keluar. Banyaklah Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan azab atas dunia lagi Allah Ta'ala tunjuk kepada kaum Muslim. Jadi oleh kerana kita nak ambil terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Sepada yang kita mampu. Sebab itulah bumi Palestin bumi yang suci. Bumi yang berkah macam ayat semalam di Asrafi Abdi Laila dalam Masjid Haram itu Mustafa al-Ghati Barakah Allah, bumi yang berkah. Dan juga bumi Nabi-Nabi Rasul-Rasul di mana Nabi-Nabi Rasul menyebarkan risalah akidahnya banyak berlaku di Palestin. Dan begitu juga bumi Palestin ini. Sebab kita sekarang ini nak jaga, bukan nak jaga rakyat di Palestin saja, nak jaga yang paling besar sekali Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis daripada golongan Zionis. Jadi begitu juga itulah Palestin ini